Hello. Okey, hari ini kita akan tengok tentang graviti bumi ya dalam tema bumi dan sains angkasa. Okey. Dan ingat topik ni adalah topik ulangan daripada tahun 4 ya. So adalah dalam beberapa minggu ni nanti, mungkin 3 minggu ke atau 4 minggu. Kita akan buat ulang kaji untuk tahun 4 dulu. Okey, beberapa topik yang cikgu rasa pentinglah kita buat ulang kaji sikit. Okey, lepas tu baru kita akan mulakan dengan topik tahun 5. Okey, boleh? Okey, kita akan tengok tentang graviti bumi ya. Okay. Apabila contohlah kita ambil ya, kita lambung any object, sebarang objek ke arah atas, apa akan berlaku? Objek itu akan jatuh ke tanah semula ataupun dia akan bergerak ke arah bawah. Kenapa? Sebab ada graviti bumi. Okey. Berapakah ataupun berapa cepat objek itu boleh bergerak ke arah bumi? Dia akan bergerak dalam 1 saat lebih kurang 9.8 meter. Laju tak? Laju lah. Berapa pecutan graviti? 9.8 meter per saat. Maksudnya dalam 1 saat ni dia boleh bergerak sebanyak 9.8 meter ataupun 10 meter lah. Okey. So, semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh satu daya. Daya itu adalah daya tarikan graviti bumi. Kenapa dia nak kata daya tarik graviti bumi? Kenapa perlu sebut perkataan bumi? Sebab setiap planet ada graviti dia. Matahari pun ada graviti, tapi graviti dia tak sama dengan graviti di bumi. Okey, sebab tu kita kata apa? Daya tarikan graviti bumi. Okey. Dari mana asalnya perkataan graviti ini? Daripada perkataan gravitas. Dalam bahasa Latin bermaksud berat. Kenapa pula berat? Sebab objek yang lebih berat, lebih mudah ataupun lebih laju dia akan jatuh. So, dia gunakan konsep berat untuk nak kaitkan dengan pecutan graviti. Okey. Dan daya graviti pada semua objek tu dia berbezalah. Apa perbezaan dia? Kalau objek itu lebih berat, lebih cepatlah tarikan graviti. Okey. So, apabila tanpa graviti apa akan berlaku? Okey, semua akan terapung-apung di udara macam angkasa lepas. Kita tengok dia akan seolah-olah terapung sebab tu dia kena pakai pakaian yang khas supaya kasut dia lebih kuasa, kasut dia lebih berat supaya dia dapat tak terapung lah, dia akan boleh berjalan macam seolah-olah berjalan di atas bumi ya. Okey. Daya tarikan graviti bumi, apa tu maksudnya? Ialah daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Mana letaknya pusat bumi? Pusat bumi bermaksud dia bukannya di atas permukaan dia ke dalam. Dalam sangatlah. Okey. So tanpa daya tarikan graviti bumi, semua objek akan terapung di udara. Macam tadi kita dah bincang semua objek di bumi dapat berada pada kedudukannya kerana apa? Adanya daya graviti bumi. Okey, apa kepentingan dia? Ingat kepentingan dia. Daya tarikan graviti bumi penting untuk mengekalkan objek pada kedudukan. Okey, dan yang kedua, daya tarikan graviti bumi menyebabkan objek tidak terapung. Ingat ni. Sangat penting. Mesti ada soalan. Kalau ditanya apakah kepentingan daya tarikan graviti bumi? Yang pertama adalah apa? Mengekalkan objek pada kedudukan. Yang kedua adalah objek tidak terapung di udara. Faham? Bagus. Kita masuk pula kepada putaran dan peredaran bumi. Okey. Bumi dan semua planet lain beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Apa tu orbit? Orbit ni seolah-olah macam dia ada satu jalan di angkasa lepas. Okey, dia tak akan bergerak keluar daripada orbit tu. Okey, bumi berputar pada paksi. Dua benda Satu, bumi berputar pada paksi dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. Ingat bumi berputar pada paksi dan juga mengelilingi orbitnya. Dia mengelilingi apa? Matahari
Apa tu paksi? Ialah garisan bayangan. Kenapa diletak perkataan garisan bayangan? Sebab garisan ni ada di situ tapi dia tak nampak. Sebab tu kita panggil dia sebagai garisan bayangan yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Inilah ni garisan bayangan dia kata. Okey, apa yang kita nampak di sini? Adakah bumi dia lurus, tegak? Tak, dia condong. Dia condong sedikit, condong ke arah matahari sebenarnya. Okey, berapa kecondongan dia? Lebih kurang 32 darjah. Okey, dan ini adalah peredaran bumi. Okey, ini arah putaran dia. Siapa boleh bagi tahu apakah arah putaran bumi? Okey, ini adalah arah peredaran bumi. Tengok perkataan dia. Putaran, peredaran. Ada perbezaan dia. Okey. Bumi berputar pada paksi dari arah apa tadi? Barat ke timur. Siapa dah jawab? Bagus. Satu putaran lengkap mengambil masa 24 jam atau bersamaan dengan 1 hari. Okey, tapi ada perbezaan lah dari segi beberapa minit ke beberapa saat ke, itu normal lah. Okey, bumi beredar mengelilingi matahari pada orbitnya mengikut arah lawan jam. Okey, lawan jam So, ingat dua perkataan yang penting ni. Satu, berputar ni dari arah barat ke timur. Kedua, kalau dia kata mengelilingi matahari arah lawan jam. Itu cara kita nak terangkan. Satu peredaran lengkap mengambil 1 tahun ataupun 365 dan 1/4 hari. 1/4 hari ni berapa jam? Agak-agak berapa jam? Siapa boleh kira? 6 jam. Okey, 6 jam. Sebab tu setiap 4 tahun ni, 6 jam ni darab dengan 4 tahun, kita dapat 24 jam. Iaitu bersama dengan apa? 1 hari. Sebab tu setiap 4 tahun kita dapat apa? Tahun lempat, leap year. Okey, dan kalau kita tengok kalender, bulan Februari tu kita akan ada berapa hari? 29 hari. Faham Okey. Apa kesan putaran bumi pada paksinya? Okey, dia ada dua benda, ingat ini. Kesan putaran bumi pada paksi. Satu lagi, kesan peredaran bumi mengelilingi matahari. Ingat dua term ni. Okay, putaran bumi pada paksi menyebabkan apa? Okay, satu, kejadian siang dan malam. Siapa akan dapat siang, siapa akan dapat malam? Okay, yang menghadap matahari, siang. Yang terselindung ni, dia akan jadi apa? Malam. Okay. Dan kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Terbit dari timur dan benam ke barat. Okay. Dan perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okay, tiga ni sangat penting. Kita tengok dari segi grafik. Okay, yang ni. Kesan putaran bumi pada paksinya. Okay, yang menghadap ni. Menghadap matahari. Kita nampak apa ni? Daytime. Maksudnya apa? Siang waktu siang. Yang terselindung ni adalah apa? Waktu malam. Okay. Yang kedua adalah apa? Kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Tapi adakah matahari ni berubah-ubah? Tak. Ini adalah kesan daripada apa? Peredaran bumi. Bagus. Peredaran ke atau putaran? Putaran, bukan peredaran. Okey. Yang ketiga, perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey, yang ini sangat penting. Ingat, kedudukan matahari ini dia akan berubah dari timur ke barat. Okey, ini awal pagi ni. Awal pagi ni nampak tak daripada kayu ni jarak matahari ni lebih panjang. Apabila jarak matahari ni lebih panjang, bayang-bayang pun lebih panjang. Okey, dan bayang-bayang ni mestilah bertentangan dengan kedudukan matahari. Dan semakin ia bergerak ke barat, kita nampak ni, dia akan apa? Semakin memendek dan memanjang semula. Okey? Dan kalau tengok pada pukul 12 ni adalah paling pendek. Sebab dia ada matahari ni, kedudukan matahari ni adalah paling pendek. Jarak dia di sini. Nampak? Okey, ni jarak dia.
panjang, sebab tu bayang-bayang pun semakin panjang. Okey. Kesimpulan, graviti bumi ialah daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Kesan daya tarik graviti bumi. Bumi berputar paksi pada masa yang sama beredar mengelilingi matahari. Okey. Arah dan tempoh, arah barat ke timur. Okey, tempoh 24 jam ataupun 1 hari. Ini peredaran pula, arahnya mengikut arah lawan jam, 1 tahun ataupun 365 dan 1/4 hari. Kesan putaran bumi kejadian siang dan malam. Kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey. Dan nota ni, video ni tengoklah sebanyak mana pun boleh, sampailah boleh faham tentang topik bumi ataupun graviti bumi. Okey. Dan cikgu akan memuat naik pula soalan yang berkaitan dengan ni dalam Google Classroom ataupun cikgu akan hantar link nanti dalam grup WhatsApp nanti. Okey. All the best.